percaya. Jadi nak tahu hukum-hukum tersebut, mesti dia ada suatu buku ataupun satu kitab. Kitab itu sendiri, lebih-lebih lagi kita kena percaya tentang kebenarannya. Bukan hanya percaya tentang ianya diturunkan oleh Allah. Yang keduanya, kita kena percaya tentang kebenaran isi yang terkandung dalam Al-Quran. Sebab ayat semalam kita sebut la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sebab apa tidak boleh ragu? Sebab apa kita kata benar? Kerana datang daripada Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang daripada Tuhanmu. Bila suatu kebenaran datang daripada Tuhan, yakni datang daripada Allah Ta'ala, kita tak boleh ragu. Jadi ayat yang kita baca semalam, bila tak boleh ragu, kita kena laksanakan berdasarkan kepada keyakinan kita. Bila kita tahu, kita yakin bahawa kebenaran itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fahkum bainahum bima anzalallah. Fahkum bainahum bima anzalallah. Dah kita yakin kebenaran itu daripada Tuhan. Dalam Quran itu semua benar, semuanya betul. Setelah hasil daripada keyakinan tersebut, fahkum bainahum bima anzalallah. Hukumlah di antara mereka, yakni di antara manusia, sesuatu yang diturunkan oleh Allah. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, inna anzalnal kitaba ilaika bil haqq litahkuma bainan nas. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima arakallah wa la takulil khainina khasima. Wahai Muhammad, kami telah menurunkan kitab Al-Quran itu dengan benar. Hukumlah manusia dengan menggunakan hukum yang disebut di dalam kitab. Hukum manusia ini dengan hukum yang berdasarkan kepada kitab yang diturunkan oleh Allah. Maknanya tak boleh lari daripada hukum kitab. Hukum kitab maknanya hukum Quran. Tak boleh lari kerana semuanya termaktub di dalam Al-Quran. Okey, terus. Iman tidak akan terrealisasi tanpanya. Ia dijelaskan oleh Al-Kitab dan As-Sunnah. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulnya Muhammad SAW, dan juga kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Dan sesiapa yang kufur ingkar kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan Rasul-Rasulnya dan juga hari akhirat, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Sesat ni bukan jalan-jalan sesat, memang jauh. Untuk menentukan kedudukan seseorang sesat itu dengan sesat yang jauh, dia tak perlu menolak semua rukun iman. Rukun iman yang 6 tu dia tolak semua, baru jadi sesat sungguh. Tak. Dia tolak salah satu. Sama ada tidak beriman kepada Allah, dia tolak Rasul, tolak kitab, hari kiamat, qada, qadar dan ataupun malaikat. Tolak salah satu, dikira kesesat sungguh. Tolak salah satu sahaja pun sudah cukup untuk menyebabkan seseorang itu menjadi kufur kepada Allah. Bila kufur ni, dia memang sesat sungguh. Dan yang kedua, dia kata beriman dengan tetaplah iman. Setelah beriman, dia suruh tetap di atas dasar keimanan. Maksudnya, bukan kita peringkat permulaannya beriman, lepas tu lama-lama jadi kafir balik, beriman balik, jadi kafir balik. Maknanya kita boleh bertukar. Kita tukar kepercayaan, tukar agama ini, maknanya dengan begitu mudah, dengan senang. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menyebut di dalam Al-Quran sebahagian daripada perangai manusia macam tu. Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Ada di kalangan manusia ni mula beriman, betul kafir, beriman betul kafir balik, betul berterusan dengan kafir. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila dah beriman, dia tak boleh tukar dah jadi kafir. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah.
Barang siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Wallahu samii'un alim. Dia telah berpegang kepada suatu simpulan tali yang sangat kukuh yang tidak terungkai selama-lamanya. Dan Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan kamu berserah diri kepada Allah. Maksudnya, hari mula kita masuk Islam, kita nak kena pegang Islam, pegang keimanan kita itu sampai bila? Sampai ke mati. Jangan duk bertukar. Marilah ribut, taufan, ancaman, godaan dunia ni jangan kita tumbang, kalah ujian-ujian yang datang yang dapat merosakkan iman. Oh, bukan senang nak jaga iman ni. Zaman kita sekarang ni ujian kita tak banyak, tak macam dulu. Dapat tahu beriman saja ataupun orang Islam, orang kafir akan datang, paksa, dera, tangkap, ugut supaya bertukar agama. Sebagaimana sejarah yang berlaku kepada para sahabat, di antaranya Sayyidina Bilal bin Rabah tu kan, bila dia masuk Islam, orang kafir tahu dia dah bertukar agama, tangkap dia, ikat tangan, lepas tu letak batu besar atas dada, tarik di tengah-tengah padang pasir, tukar agama balik, jadi kafir balik, murtad balik, semua berhala balik. Dia tak ubah, ahad, mati pun tak apa. Tengok dahsyat kepercayaan tu. Inilah suatu keyakinan, kepercayaan, keimanan yang perlu ada dalam hati kita, tidak goyang. Mari ujian macam mana tu pun tak goyang. Kita ni banyak goyang, datang sikit kita gelabah. Iman dia, orang betul-betul beriman, dia tidak goyang, tidak gelabah dengan ancaman. Sebab itu ada ulama-ulama tauhid menyebut, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, wa man arafa rabbahu faqad fasadal jasad. Barang siapa yang kenal diri dia, dia akan kenal Tuhan. Kalau dia kenal Tuhan dia, hancur binasa, rosak binasa badan dia ni. Apa maksud? Kalau kita kenal diri kita ni daripada siapa? Siapa yang buat kita? Siapa yang cipta kita? Siapa yang jadikan kita? Bila kita kenal diri, kita akan kenal Allah. Sebab diri kita ini dijadikan oleh Allah. Hasil ataupun kesan kita kenal Allah, faqad fasadal jasad. Badannya dia jadi hancur, rosak. Macam Bilal. Bila dah kenal Allah, orang tetak, orang cincang, orang sembelih, orang seksa, tak goyang. Hancur badan tak apa, iman tak hancur. Badan hancur, orang belasah, orang pukul, iman tak rosak. Sekarang ni orang sanggup melukai, merosakkan iman, mencederakan iman, asalkan tubuh badan dia selamat. Iman rosak pun tak apa. Tapi dulu iman mesti dia jaga. Sesuatu perkara yang membatalkan iman, menggugurkan iman, merosakkan iman, melemahkan iman, itu yang dijaga. Tubuh badan ni dia boleh hancur, boleh musnah. Kita mati esok hancur, dia makan tanah, dia makan ulat. Tetapi iman berkekalan sehingga kiamat, tak hancur. Ini perlunya kita mendalami akidah salaf. Akidah mereka tidak goyang dengan ancaman. Hebatnya, kentalnya, teguhnya pegangan mereka. Okey, terus. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam supaya beriman dengan seluruh syariat, cabang-cabang dan rukun-rukunnya. Jadi seluruh syariat itu perlu diimani, dan cabang-cabang kepada hukum syariat. Sebab tu kita tidak boleh menjuzukkan agama Islam. Maksudnya kita ambil, kita pilih sebahagian yang kita suka, kita terima, kita amalkan. Yang kita tak suka, hawa nafsu kita tak terima, kita tolak. Yang tu jadi perangai orang Yahudi. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Adakah kamu beriman sebahagian daripada isi Alkitab dan kamu kufur dengan sebahagian yang lain? Jadi sama ada syariat secara keseluruhan, syariat ni maknanya hukum fiqh. Syariat ni apa dia? Makna hukum-hukum fiqh. Dan begitu juga cabang-cabang daripada hukum syariat, semuanya kita kena beriman. Kerana maklumat-maklumat ini diambil daripada Al-Quran. Tadi dah kita sebut, bila Al-Quran itu datang daripada Allah, dan sudah tentu sesuatu yang datang daripada Allah adalah benar, kita kena terima, kita percaya dan kita amalkan. Okey, terus. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam supaya beriman dengan Allah, Rasul, iaitu Nabi Muhammad SAW, dan juga kitab yang diturunkan, iaitu Al-Quran. Begitu juga dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, seperti Zabur, Taurat dan juga Injil.
Orang yang menolak untuk beriman dengan mana-mana suruhan yang terdapat dalam ayat di atas adalah kufur. Dalam as-sunnah beliau ialah sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa bi liqa'ihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'th. Maksudnya, iman ialah anda beriman dengan Allah, malaikat, kitab-kitab, pertemuan dengannya, rasul-rasul, dan beriman dengan hari kebangkitan. Okey. Selain daripada hadis, juga disebut sebagai sunnah. Kita kata maklumat itu diambil daripada hadis Nabi. Tapi dalam kitab kita ini sebut di dalam as-sunnah pula, maksud di situ di dalam hadis pula menceritakan tentang keimanan. Apa dia? Al-imanu an tu'mina billah. Banyak kali kita ulang, lagi lama makin faham, dan kefahaman kita makin lama makin mendalam. Maksudnya bila iman dia suka percaya je. Yang tu je nak cerita. Banyak ayat-ayat Quran, hadis kita dah baca. Iman tu maknanya percaya. Faham tak faham, terima dulu. Jangan bila tak sesuai dengan akal, dengan logik kita, dengan pemikiran kita, awal-awal kita tolak. Iman tak boleh. Iman terima dulu walaupun tak faham. Lepas tu baru kita mengaji. Itu cara golongan salaf. Mereka mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka mempelajari tentang masalah iman. Quran menyebut iman percaya je. Jangan nak banyak akal, banyak petikai, banyak berfikir. Dalam hadis pun dididik, diasuh iman, terima je. Tak ada ruang kita nak mencelah, akal kita nak mencelah untuk berfikir tentang masalah iman. Sebab perkara ini melibatkan perkara yang gaib. Bila gaib kita tak boleh kesan dengan panca indera kita, bila tak boleh kesan mana boleh faham. Jadi tak faham macam mana kita nak terima, dia suruh terima saja berkaitan dengan iman. Kalau kita belajar hukum fiqh, nak sembahyang macam mana, puasa, zakat, haji, itu kita belajar, kita boleh faham dengan mempelajari. Jadi masalah iman dengan keyakinan, dengan kepercayaan. Yang tu diulang banyak kali dalam Al-Quran, diulang banyak kali dalam hadis. Iman dia suka percaya je, faham tak faham tu cerita lain. Kalau percaya, kalau nak faham mesti guna akal. Kita dah ulang banyak kali. Bila nak faham sesuatu, kita guna akal. Dalam masalah iman, tidak ada ruang kita nak akal nak masuk. Tak ada ruang. Tak boleh. Terima je. Itulah dia berbeza dengan hukum syariat yang kita pelajari tentang berbeza dengan iman. Iman dia suruh terima. Okey, terus. Hakikat beriman dengan kitab. Beriman dengan kitab merangkumi beriman dengan beberapa perkara sebagaimana yang dijelaskan oleh Nas, iaitu A. Mengiktikadkan dengan jelas kesemua kitab diturunkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kitab-kitab tersebut adalah merupakan kalam Allah dan bukan kalam yang lain daripada kalamnya. Allah Subhanahu Wa Taala berbicara secara hakiki sebagaimana yang dikehendaki dan dalam bentuk yang dikehendaki. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Maksudnya, Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya, mentadbirkan sekalian makhluknya. Ia menurunkan kepadamu, wahai Muhammad, kitab suci Al-Quran dengan mengandungi kebenaran dan mengesahkan isi kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripadanya. Dan ia juga yang menurunkan kitab-kitab Taurat dan Injil sebelum Al-Quran diturunkan menjadi petunjuk bagi umat manusia. Dan ia juga yang menurunkan Al-Furqan yang membezakan antara yang benar dengan yang salah. Sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah itu, bagi mereka azab seksa yang amat berat. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa lagi berhak membalas dengan azab seksa kepada golongan yang bersalah. Dalam ayat-ayat di atas, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kitab Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran diturunkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang berbicara dengannya. Ia bermula daripada Allah dan bukan daripada yang lain daripadanya. Orang yang mengkufurinya dikenakan azab yang pedih. Sebab itu kita tengok Allah Ta'ala di zaman Nabi,
Allah Ta'ala cabar orang Arab pada masa tu yang mengatakan Quran itu tulisan Nabi Muhammad, buatan Nabi Muhammad. Jadi Allah Ta'ala kata kalau Nabi Muhammad boleh buat, kamu lagi boleh buat. Tak, kamu lagi cerdik di sudut bahasa Arabnya, sastranya. Kalau tak boleh buat seorang, panggil ramai-ramai, Allah Ta'ala kata, kecuali Allah Ta'ala. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Kalau tak boleh buat seorang, panggil ramai-ramai buat selain daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata kamu tak boleh buat dan sekali-kali tak boleh buat. Sampai sekarang mana boleh buat Quran? Bila orang menulis cipta, ada sahaja ulama dapat kesan ini bukan ayat Quran, ini tipu. Sebab Allah Ta'ala di antara dia nak jaga agama Islam ni, dijadikan orang Islam ni hafal Quran. Bukan budak-budak tahfiz kita je, sekolah dalam dunia ni juta orang hafal Quran. Jadi kalau ada ayat baru yang orang buat, orang hafal Quran tahu ini bukan ayat Quran ni, sebab kami hafal lagu lain. Seluruh dunia orang hafal Quran kan, juta orang hafal Quran, mereka dapat kesan, oh ini bukan ayat Quran. Jadi Allah Ta'ala nak jaga agama dengan dijadikan sebahagian daripada hamba-hamba Allah ni dia boleh hafal Quran 30 juzuk, ingat. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan zikra Quran dan kami bertanggungjawab jaga Quran ni, jaga Quran sampai kiamat. Dia tak boleh dirosakkan, dimusnahkan, ditipu oleh orang, ditukar, ditokok tambah. Adapun Taurat dan Injil, Zabur, Allah Ta'ala bagi kepada manusia untuk jaga. Sebab tu Taurat, Injil dia berlaku perubahan. Perubahan tu berlaku bukan selepas Rasulullah wafat, bukan selepas Nabi Isa, Nabi Musa wafat. Zaman Nabi Musa lagi, zaman Nabi Isa lagi dah berlaku perubahan, tokok tambah terhadap Taurat yang dilakukan oleh tangan-tangan orang Yahudi Nasrani yang tak bertanggungjawab. Allah sebut dalam Al-Quran, wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Allah Ta'ala kata wa qulu hittatun, katakanlah ampunlah dosa kami, yakni ighfir lana zunubana, maksudnya ampunlah dosa kami. Hittatun, mereka tambah nun je jadi hintah. Hintah maknanya gandum. Allah Ta'ala suruh makan, bukan suruh kami bertobat. Kalau suruh bertobat maknanya kami banyak dosa. Allah Ta'ala tak suruh kami bertobat. Allah Ta'ala kata gandum. Hintah, mereka letak nun je. Maknanya Allah Ta'ala menyebut berlaku perubahan Taurat, Injil zaman Nabi Musa, Nabi Isa lagi. Mereka wafat, bertambah lagi. Sampai zaman Nabi Muhammad, bertambah lagi. Zaman kita, berlaku perubahan demi perubahan. Tokok tambah di dalam Taurat dan Injil. Tetapi Al-Quran, sejak ia diturunkan, sampai sekarang, dan sampai kiamat, tak boleh berubah. Sebab ini janji Allah. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu. Kamilah bertanggungjawab akan jaga Al-Quran. Sampai bila? Terpelihara sampai kiamat. Ternafi juga selain daripada dakwaan orang Yahudi Nasrani Quran berlaku perubahan, dakwaan golongan Syiah. Kalau tuan-tuan baca Usul Kafi yang dikarang oleh Kulaini, seorang ulama besar dalam Syiah, dia kata Quran yang ada di tangan orang Islam tidak asli. Quran yang sebenarnya ada di keturunan Sayyidina Ali, anak cucu Sayyidina Ali, yang akan muncul, dia akan bawa Quran yang sebenar itu pada hari kiamat, bila dekat nak kiamat. Quran yang ada di tangan orang Islam sekarang ni telah diubah suai, ditokok tambah oleh Abu Bakar dan juga oleh Sayyidina Umar. Bukan saja Quran ini menyebut di dalam Usulul Kafi Quran berlaku perubahan, termasuklah Imam Khomeini di dalam kitab Kashful Asrar. Khomeini sebut, kitab ni saya baca masa mengaji Syiah dulu, baca-baca, Khomeini juga termasuk di dalam menganggap Quran yang ada di tangan orang Islam itu telah berubah suai, telah berubah, ditokok tambah. Sebab itu Khomeini ulama kata kafir. Yang Malaysia dulu itu revolusi Islam Iran kan. Dulu kita pun samalah buat demonstrasi dan sebagainya, pernaikkan bendera hitam tu, sokong Syiah. Tanpa kita pelajari bahawa Syiah ni sesat, terkeluar daripada agama Islam. Dahsyat pemikiran Khomeini ni. Sebab itu tahun 80-an, Said Hawa, salah seorang tokoh Ikhwan Muslimin daripada Syria, telah menulis sebuah buku, satu risalah tu ada di rumah saya, yang dalam bahasa Arab dia kata Al-Khumainiyu syuzuzun fil aqaid wa syuzuzun fil mawaqif. Khomeini ganjil di dalam akidah dia dan juga pendirian. Bila dia tulis alasan-alasan yang menyebabkan dia kata Khomeini kafir.
Lalu Ikhwan Muslimin pecat dia daripada Ikhwan Muslimin sebab dia lawan. Dunia kan dulu, termasuk Ikhwan Muslimin, gerakan seluruh dunia berkiblatkan kepada Iran. Bila sebut daulah-daulah Islamiah, nak tegakkan negara Islam, daripada kalangan orang Islam ini, siapa yang dapat merintah negara? Iran lah. Sebenarnya itu bukan negara Islam, itu negara Syiah. Dia orang belajar, kaji punya kaji, baru tahu kita tertipu dengan Syiah. Yang banyak kena tipu ni ulama-ulama lah, orang awam ni dia tak tahu apa. Dr. Yusuf Al-Qaradawi telah memberi sokongan yang kuat, sangat-sangat mempertahankan Syiah. Dr. Yusuf Qaradawi, Dr. Wahbah Zuhaili dan seluruh ulama dunia, termasuklah ulama dalam negara kita. Dia mau tak tahu. Lalu dia kaji, lama-lama mereka mengkaji. Setelah berlakunya peperangan di Syria, Bashar Assad bunuh orang Islam. Tentera-tentera Bashar ni, bila dah tembak mati, dia bakar pula. Lepas tu dia tikam, dia selinap kulit. Wah, ini pelik ni. Kaji punya kaji, apa pendirian, apa akidah Bashar, rupanya Syiah. Sebab itu peperangan, apabila tentera Bashar, dia sebagai kerajaan, lawan dengan rakyat dia, Hizbullah hantar tentera, Iran hantar tentera. Kenapa dia menghantar? Dia join sekali bagi sokongan. Kerana sama-sama Syiah. Hizbullah Syiah, Iran Syiah, tolong Bashar. Pada masa itu Dr. Yusuf Al-Qaradawi kaji balik pendirian dia selama ini. Fatwa-fatwa dia yang mempertahankan Syiah. Dr. Wahbah Zuhaili yang mempertahankan Syiah. Akhirnya Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata Syiah kafir, sesat, jangan sokong. Termasuklah Dr. Wahbah Zuhaili dan seluruh ulama dunia baru nampak, dan di Malaysia baru celik mata. Oh, Syiah ni sesat, kafir. Hak kita sokong hari itu tersilap. Penampilan agama lah, pakai sorban, jubah, kemah. Perempuan ni pakai purdah, memang dahsyat. Kalau akidah Syiah memang kafir. Syiah ni kita kena bersatu padu lawan. Orang duk lawan di Malaysia, Wahabi tak ada di Malaysia ni. Wahabi tak ada, seluruh dunia tak ada Wahabi. Pengikut Muhammad bin Abdul Wahab pun tak ada. Ada di Mekah tu semua Hambali. Di Malaysia ni lagi tak ada Wahabi. Yang adanya Syiah. Kita Asy'ariyah dengan Salafi kena bergabung dalam isu ini. Kita bersatu padu untuk lawan Syiah. Syiah dah tentu sesat. Adapun Salafi Asy'ariyah ini forok. Kita boleh tolak ansur. Kalau Pak mazhab kita bertolak ansur di sudut fiqh. Mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Asy'ariyah Aswaja ni forok kepada akidah. Boleh bertolak ansur. Tetapi bab akidah dengan Syiah tak boleh tolak ansur. Sebab terkeluar daripada Islam. Mereka tak yakin Quran itu adalah asli, datang daripada Allah. Dan mereka pun tidak yakin Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah, dilantik sebagai Nabi. Mereka menganggap bahawa, termasuk Khomeini sendiri, sepatutnya Sayyidina Ali yang menjadi Nabi. Malaikat silap menyampaikan wahyu. Kalau malaikat silap, maka Allah pun silap. Sebab Allah menyebut di dalam Al-Quran, di dalam surah Tahrim, wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ini melakukan apa sahaja yang diperintahkan. Okey, wahyu ni kepada Muhammad Kalau kepada Sayyidina Ali ya. Mereka kata malaikat silap sampai wahyu kepada Muhammad. Patutnya Ali jadi Nabi. Jadi maknanya sesat yang nyata disebut dalam Quran ni. Sebab apa? Kerana tergelincir. Okey, terus. B. Mempercayai kesemua kitab-kitab tersebut menyeru manusia ke arah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwwah, thumma yaqulu lin-nasi kunu 'ibadan li min dunillah, walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun." Maksudnya, tidaklah patut bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab agama dan hikmat serta pangkat Nabi, kemudian ia tergamak mengatakan kepada orang ramai, "Tidaklah kamu menjadi orang-orang yang menyembahku," dengan meninggalkan perbuatan menyembah Allah. Tetapi sepatutnya ia berkata, "Tidaklah kamu menjadi orang-orang rabbaniyin yang hanya menyembah Allah Ta'ala dengan ilmu dan amal yang sempurna, kerana kamu sentiasa mengajarkan isi kitab Allah itu, dan kerana kamu selalu mempelajarinya." Bila Nabi Muhammad SAW diajak, setelah dia diturunkan wahyu, diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul, lalu diajaklah orang yang bukan Islam, orang musyrikin,
Yahudi, Nasrani, supaya mendengar arahan dia dan mematuhi perintahnya. Kerana melaksanakan perintah Nabi, melaksanakan arahan Nabi, maknanya melaksanakan perintah Allah. Wa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Di dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada rasul, secara langsung dia taat kepada Allah. Kerana ketaatan kepada rasul adalah perintah Allah. Allah Taala yang suruh taat kepada rasul. Jadi Nabi pun sampaikan kepada manusia supaya ikut arahan dia, laksanakan apa yang diperintahkan. Lalu orang Yahudi dan Nasrani pada ketika itu kata, wahai Muhammad, adakah kamu nak kami sembah kamu setelah kami sembah Allah? Kamu nak macam tu ke? Allah Ta'ala kami sembah, kamu pun kami sembah, sebab kamu duk suruh kena ikut arahan kamu. Lalu Allah Ta'ala ajar Nabi, bukan suruh sembah, suruh ikut arahan. Ikut arahan dengan menyembah satu benda yang berbeza. Sembah ni melahirkan ketaatan sepenuhnya, mengabdikan diri kepada yang disembah. Adapun ikut arahan, ikut sahaja apa yang diperintahkan, bukan sampai peringkat menyembah. Allah Ta'ala ajar Nabi SAW dengan menurunkan ayat ini, maka li basyarin an yu'tiyahullahul kitaba wal hukmata wan nubuwah. Tidak boleh mana-mana manusia yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kitab dan hukum dan juga kenabian, summa yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Lepas Allah Ta'ala turun kitab, lantik dia jadi nabi, tiba-tiba dia kata kepada manusia, hendaklah kamu beribadah kepadaku, mengabdikan diri kepadaku selain daripada menyembah Allah. Sembah aku, selepas sembah Allah Ta'ala ni kamu kena sembah aku pula. Tak boleh daripada kalangan mana-mana manusia yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Tapi hendaklah kamu menjadi rabbaniyin, hamba Allah Subhanahu wa taala yang beramal. Rabbaniyin apa dia? Hamba Allah Subhanahu wa taala berilmu dan beramal. Itu maknanya rabbaniyin. Dengan apa yang diajar kepada kamu kitab. Jadi Allah Ta'ala ajar kitab. Kitab yang dimaksudkan di sini adalah Al-Quran. Selain daripada dakwaan orang Yahudi, Nasrani di zaman Nabi, mereka mengatakan bahawa Rasulullah macam bila suruh ikut cakap dia, dengar arahan dia, seolah-olah macam suruh sembah dia. Sebab mereka dapat maklumat daripada ayat, daripada dalam Taurat dan juga Injil, bahawa orang Nasrani, dia mengisytiharkan kepada orang, mendakwa, menceritakan kepada orang, Nabi Isa ni sebenarnya dia sendiri suruh sembah dia. Selain daripada sembah Allah Ta'ala, Nabi Isa ni dia suruh sembah dia. Ini canang, rekaan, dakwaan yang disebut oleh orang Nasrani pada zaman dulu. Sebab itu Allah Ta'ala rakamkan cerita ini dalam Al-Quran. Wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam. Ingatlah ketika telah berfirman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Isa anak Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wahai Isa anak Maryam, adakah kamu pernah cakap, kamu pernah kata, kamu ambil, wahai manusia, ambillah aku dan ibuku sebagai Tuhan. Mau aku pun Tuhan, aku pun Tuhan. Yang kan orang Nasrani, innallaha thalithu salasah. Allah Ta'ala Tuhan tu ada 3 kan? Allah, Maryam isteri Allah, Nabi Isa adalah anak Allah. Adakah kamu cakap lagu tu wahai Isa? Dalam ayat ni Allah Ta'ala tanya Nabi, Muhammad pernah cakap itu tak? Muhammad tak pernah cakap. Nabi Isa pun tak pernah cakap. Dia kata qala subhanak. Bila Allah Ta'ala tanya Nabi Isa, kamu pernah cakap tak macam tu? Suruh orang sembah kamu dan ibu kamu. Lalu Nabi Isa kata subhanak. Apa maksud subhanak? Subhanaka apa dia yang kita duk zikir, subhanallah, 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 apa dia? Maha suci Allah. Apa maksud maha suci Allah? Bersih daripada, suci bersih daripada sifat kekurangan. Sifat kurang, sifat koman bagi Allah Ta'ala tak ada. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak seharusnya aku berkata sesuatu yang tidak benar. Wa in kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau aku cakap macam tu, kamu tahu wahai Allah. Aku tak nak bercakap. Tapi kalau aku cakap sungguh sebagaimana dakwaan orang-orang Nasrani, engkau lebih mengetahui. Faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui dalam diri aku dan aku tidak tahu tentang diri kamu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau mengetahui perkara-perkara yang ghaib.
Jadi kita tengok kadang-kadang di sudut kafir dan sesat ini perangai sama je. Hak Yahudi zaman dulu kan duk menganggap bahawa Nabi Isa pernah kata sembahlah aku dan ibu aku. Hak di zaman sekarang pun lagu tu juga. Sebagai mereka masih menganggap, masih beriktikad, mempunyai kepercayaan, keyakinan Nabi Isa tu anak Tuhan sungguh. Hak sekarang ni pun, bukan kata hak zaman dulu. Hak zaman sekarang ni pun. Sebab itu kita melarang mana-mana orang kafir sebut nama Allah Tuhan. Selain daripada Allah tu disebut, digunakan oleh orang kafir. Sebab maksud Allah, lafzul jalalah itu khusus untuk Allah Ta'ala. Kita takut mereka menyebut Allah itu terhadap Nabi Isa, terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Sebab itu kita larang. Walaupun Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan hanya Tuhan orang Islam. Sebab Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Tuhan, segala puji bagi Allah. Allah itu Tuhan kepada alam. Allah bukan Tuhan orang Islam saja. Tuhan orang Islam, Tuhan kepada orang Yahudi, Tuhan kepada Nasrani. Tetapi kita bimbang, maksud Tuhan di sisi mereka, siapa dia? Tuhan itu Isa, Tuhan itu Maryam. Sebab itu kita menghalang, melarang mereka menggunakan perkataan Allah di dalam kitab mereka, di dalam ucapan mereka. Okey, terus. Dalam ayat di atas menjelaskan tidak wajar pada mana-mana manusia menyuruh orang lain menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala setelah diturunkan kitab kepada mereka, kerana kitab hanya menyuruh manusia menyembah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. C. Mempercayai kitab-kitab saling membenarkan antara satu sama lain dan tidak wujud pertentangan antara satu sama lain. Quran mengiyakan kitab yang terdahulu, kitab yang terdahulu pun mengiyakan kebenaran Al-Quran. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa anzalna ilaika al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitabi wa muhaiminan alayhi fahkum bainahum bima anzala Allah wa la tattabi' ahwa'ahum 'amma ja'aka min al-haqq لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Maksudnya, dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk mengesahkan benarnya kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelumnya dan untuk memelihara serta mengawasinya. Maka jalankanlah hukum di antara mereka yang ahli kitab itu dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu, dan jangan engkau mengikut kehendak hawa nafsu mereka dengan menyeleweng dari apa yang telah datang kepadamu dari kebenaran. Bagi tiap-tiap umat yang ada di antara kamu, kami jadikan tetapkan sebuah syariat dan jalan agama yang wajib diikuti oleh masing-masing. Dan kalau Allah menghendaki, nescaya Ia menjadikan kamu satu umat yang bersatu dalam agama yang satu. Tetapi Ia hendak menguji kamu dalam menjalankan apa yang telah disampaikan kepada kamu. Oleh itu, berlumba-lumbalah kamu membuat kebaikan, beriman dan beramal soleh. Kepada Allah jugalah tempat kembali kamu semuanya. Maka Ia akan memberitahu kamu apa yang kamu berselisihan padanya. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.